warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistorzi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, untuk video kali ini merupakan sambungan kepada topik yang telah saya bincangkan dalam video yang sebelum ini, masih dalam bab yang sama, iaitu mengenai Malayan Union dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Okey, so kalau dalam video-video sebelum ini korang dah belajar mengenai ciri-ciri Malayan Union, okey, tentang ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu, okey, tentang penentangan terhadap Malayan Union, kenapa kita menentang dan apa yang kita buat untuk kita menentang Malayan Union. Semua korang dah belajar pada video-video saya yang sebelum ini. Okey, pada hari ini merupakan sambungan, okey, kepada topik yang sama, masih lagi Malayan Union. Okey, kalau video sebelum ini kita belajar tentang kenapa orang-orang Melayu tak suka dengan Malayan Union. Kenapa mereka menentang? Apa yang tak best ni Malayan Union ni? Apa yang mereka buat? Semua kita saya dah terangkan sebelum ini. Tapi korang tak pernah tertanya ke? Tak nak tertanya-tanya. Memang semua orang kat tanah Melayu ni memang tak suka dengan Malayan Union ke? Memang 100%. Semua orang, tak tinggal seorang pun, memang semua tak suka dengan Malayan Union ke? Sebenarnya tidak. Sebenarnya majoriti masyarakat tanah Melayu memang menentang Malayan Union, tak suka dengan Malayan Union. Tetapi ada segelintir masyarakat tanah Melayu, okey, bukan semua, segelintir yang suka dan memang menyokong 100% kewujudan Malayan Union. Siapa mereka ni? Kenapa mereka menyokong? Dan kamu kena tahu orang-orang golongan-golongan yang menyokong ni termasuklah ada segelintir daripada orang Melayu sendiri. Kenapa menyokong? Dia tak tahu ke Malayan Union ni sebuah bentuk penjajahan baru? Kenapa mereka menyokong? Apa sebab mereka menyokong? Kenapa mereka suka menyokong? Kenapa mereka menyokong? Mereka memang nak dijajah selama-lamanya ke? Lepas ini saya akan terangkan. Okey. So, topik besar pada hari ini yang kita akan ajar, yang saya akan ajar kamu semua, adalah mengenai penyokongan terhadap Malayan Union. Maksudnya kita akan tengok di balik kita belajar tentang penentangan, ada rupanya segelintir masyarakat yang menyokong Malayan Union. Siapakah mereka ni? Okey. So, ada dua benda yang korang kena tahu bila kita bercakap tentang golongan-golongan yang menyokong ni. Yang pertama, korang kena tahu siapa yang menyokong. Siapa je yang menyokong? Orang-orang mana je? Kaum apa je? Kaum ni ke kaum tu ke? Persatuan ini ke persatuan itu ke? Lepas ini saya akan terangkan. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, korang kena tahu bila kita bercerita tentang penyokongan adalah kenapa mereka sokong. Okey, apa faktor sokongan mereka terhadap Malayan Union? Okey, apa yang bestnya yang mereka nampak dekat Malayan Union ni? Sebab golongan-golongan yang menentang, mereka nampak banyak benda yang buruk dekat Malayan Union ni. Tapi ada orang yang nampak benda-benda yang baik yang diwujudkan dalam Malayan Union. Apa benda? Lepas ini saya akan terangkan, okey? Okey, so kita tengok yang pertama dahulu. Okey, kita tahu bahawa Malayan Union ini merupakan satu bentuk penjajahan baru. Okey, di mana British datang buat kali kedua ke tanah Melayu selepas mereka dihalau oleh Jepun. Mereka ingin mengambil hati orang-orang dekat tanah Melayu, jadi mereka ubah sistem penjajahan lama mereka, ubah. Okey, repair sikit, datang tanah Melayu, mereka tunjukkan kepada orang tanah Melayu, orang-orang dekat tanah Melayu, tetapi mereka ubah nama. Mereka letak Malayan Union. Okey. Sebab itu saya katakan Malayan Union merupakan satu bentuk penjajahan baru dan ada beberapa golongan yang terpengaruh dengan sistem yang diubah suai oleh British ini, dan antaranya adalah orang dagang. Siapa ini orang dagang? Orang dagang adalah golongan-golongan yang tinggal di negeri-negeri selat. Apa benda negeri-negeri selat? Korang-korang pernah belajar sebelum ini, sebelum pemerintahan British kali kedua yang masih di bawah Malayan Union ini, sebelum ini pemerintahan kali pertama British, dia pecahkan tanah Melayu kepada 3 bahagian.
Negeri Selat, negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu. Dan kalau korang belajar, negeri Selat merupakan negeri-negeri yang digunakan sebagai pelabuhan dan perdagangan. Jadi banyak orang-orang daripada luar negara datang berdagang dekat negeri-negeri Selat. Dekat Pulau Pinang, dekat Melaka dan juga dekat Singapura. Okey, dan ada beberapa segelintir pedagang-pedagang ini yang memang dah duduk. Okey, contoh daripada Arab, daripada China dan sebagainya. Mereka memang dah berdagang dan ada segelintir yang memang dah tinggal terus dekat negeri-negeri Selat. Dan mereka inilah kita gelar sebagai orang dagang. Dan mereka ini menyokong milenial. Sebab apa mereka menyokong? Sebab mereka merupakan orang dagang, bukan penduduk asal. Jadi mereka lagi suka sebab Millennium melakukan kelonggaran kewarganegaraan. Jadi mereka suka, mereka boleh jadi warga negara sebab mereka memang duduk dekat negeri Selat. Jadi mereka memang menyokong Millennium. Yang kedua adalah golongan-golongan Melayu radikal. Golongan-golongan Melayu radikal, kalau korang belajar sebelum ini saya pernah terangkan, kalau kita nak menentang penjajahan, ada dua cara yang boleh digunakan. Okey, yang pertama adalah menggunakan cara sederhana, iaitu cara kita panggil cara nego baik-baik. Kita benda bincang. Kalau nak apa-apa kita bincang cara elok. Kita buat mesyuarat. Kita ikut cara yang betul. Okey, dan ada juga cara yang kedua, iaitu dengan cara radikal. Apa ni cara radikal? Cara yang menggunakan kekerasan. Okey, kita gunakan kekerasan. Kalau kita nak merdeka, kita kena perang. Kalau kita nak merdeka, kita gunakan senjata. Kita gunakan kekerasan. Baru kita boleh dapatkan kemerdekaan. Okey, jadi ada segelintir golongan-golongan Melayu radikal ini. Okey, mereka tidak suka dengan penentangan secara sederhana. Mereka inginkan benda-benda yang cepat, benda-benda yang orang kata yang drastik. Okey, benda-benda yang berbentuk revolusi. Jadi bila ada Millennium, mereka merasakan bahawa Millennium ini boleh membantu orang-orang kat tanah Melayu dapat merdeka dengan cepat. Sebab mereka radikal, benda yang ganas, benda yang cepat, benda yang berubah dengan drastik. Okey, jadi mereka menyokong Millennium sebab mereka merasakan Millennium boleh memberikan kemerdekaan secara drastik kepada tanah Melayu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah golongan-golongan yang datang daripada Parti Kebangsaan Melayu Malaya ataupun PKMM. Okey, dan kenapa pula PKMM ini menyokong Millennium? Disebabkan PKMM ini adalah satu pertubuhan yang ditubuhkan dan pemerintahannya bercorak barat. Okey, pemerintahannya bercorak barat. Maksudnya, bagaimana bentuk pemerintahan British itu yang diterapkan dalam PKMM. Okey, jadi bila mereka dah ada bentuk pemerintahan yang mereka tiru daripada barat, semestinya Millennium akan menjadi dekat dengan mereka. Mereka akan terima Millennium. Sebab apa? Sebab mereka pun berkonsepkan barat, berasaskan barat. Okey, dan yang paling penting mereka menyokong konsep Melayu Raya. Apa ini konsep Melayu Raya? Okey, nanti korang akan belajar ini pada bab yang seterusnya, di mana nanti korang akan tengok ada konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, di mana Indonesia ingin menyerang tanah Melayu. Sebab apa? Pada bab yang seterusnya saya akan terangkan nanti. Okey, so itulah golongan yang ketiga. Dan golongan yang keempat adalah Angkatan Pemuda Insaf ataupun akronimnya kita panggil sebagai API, di bawah pimpinan Ahmad Bostaman. Okey, dan Angkatan Pemuda Insaf ini juga antara golongan-golongan penentangan ataupun parti-parti yang berbentuk radikal ataupun ganas. Disebabkan itu, kalau kamu tengok ke bawah ini, Angkatan Pemuda Insaf ini, sebab mereka menentang, mereka bergerak secara ganas, menggunakan senjata, menggunakan peperangan dan sebagainya. Mereka pernah ditahan di bawah Akta Darurat. Sebab apa? Sebab mereka disyaki ataupun ditakuti boleh mendatangkan orang kata datangkan huru-hara kepada negara disebabkan konsep radikal yang mereka guna pakai.
Okey. Jadi sebab itulah mereka pernah ditahan di bawah akta darurat. Dan kamu kena tahu bukan hanya mereka ini saja. Ada beberapa lagi. Okey, persatuan. Contoh kita ada Angkatan Wanita Semalaya, AWAS. Kita ada Angkatan Pemuda Petani, BATAS dan sebagainya. Barisan Pemuda Tani, BATAS dan sebagainya. Dan ada beberapa lagi golongan-golongan yang menyokong milenial. Dan sokongan mereka ini bukan sokongan yang orang kata tangkap muat je, ataupun mereka sokong sebab mereka suka British je. Ada sebab yang mereka nampak, ataupun ada ciri-ciri milenial tu yang mereka nampak, oh ciri ini bagus untuk diterapkan dalam tanah Melayu. So kita tak boleh salahkan mereka 100%. Sebab apa? Sebab tujuan mereka masih sama, mereka ingin merdeka. Mereka ingin berkerajaan sendiri. Cuma mereka tidak nampak benda yang buruk dekat milenial. Mereka nampak benda-benda yang baik sahaja. Dan apakah benda-benda yang baik itu yang menyebabkan mereka menyokong? Itulah yang akan membawa kita ke bahagian yang kedua. Kenapa mereka menyokong? Okey, apa sebab mereka menyokong? Okey, kita tengok faktor sokongan terhadap Malayan Union. Okey, macam saya cakap sebelum ini, faktor kita menentang saya dah ajar dalam video yang sebelum ini. Sekarang kita akan tengok kenapa mereka ni, pakcik-pakcik ni semua nak sokong Malayan Union. Apa yang bestnya Malayan Union ni? Sekarang kita akan tengok. Okey, yang pertama, mereka percaya dengan adanya Malayan Union dapat melicinkan pentadbiran. Kenapa boleh melicinkan pentadbiran? Kalau kamu masih ingat dalam video sebelumnya, saya ada terangkan mengenai ciri-ciri Malayan Union. Okey, bagaimana saya terangkan? Malayan Union ini dia akan menyatukan 3 pentadbiran British yang awal sebelum ini. Negeri Selat, Negeri Melayu Bersekutu dengan Negeri Melayu Tidak Bersekutu di bawah satu pentadbiran iaitu Malayan Union. Bagaimana saya terangkan? Daripada 3 pentadbiran menjadi satu. Sudah semestinya pentadbiran akan lebih sempurna, lebih licin, lebih mudah. Sebab ketuanya hanya ada satu je lepas ini, bukan ada 3. Sebelum ini 3 pentadbiran ada 3 ketua. Okey? Gubernur, penasihat dengan resident. Tapi bila ada Malayan Union, ketua dia satu je, iaitu gubernur. Jadi ianya dapat melicinkan pentadbiran, dapat memudahkan pentadbiran. Jadi benda ini yang dilihat sebagai satu faktor kenapa Malayan Union ini bagus. Yang kedua, mereka menyokong dasar sama rata Malayan Union. Kalau kamu masih ingat, sebelum ini saya terangkan, Malayan Union merupakan satu pentadbiran yang ingin memperjuangkan hak sama rata. Maksudnya orang Melayu, Cina, India, semua kaum adalah sama. Okey, semua dapat hak sama rata. Semua tak ada yang lebih antara satu sama lain. Dan pada ketika ini, hak dasar sama rata ini dilihat sebagai benda yang sensitif dalam kalangan orang-orang kat tanah Melayu, khususnya orang-orang Melayu, sebab orang-orang Melayu ni masih tak ada attachment dengan orang Cina dengan India. Jadi mereka merasakan orang Cina dengan India ini tak layak untuk menjadi warga negara. Pada zaman dahulu sebelum merdeka, bukan pada hari ini. Okey, dengar konteks saya ya. Okey, jadi orang-orang Melayu pada zaman dahulu mereka tak suka dasar sama rata ni. Tetapi golongan-golongan yang menyokong ini, mereka inginkan dasar sama rata. Mereka tak kisah dah kau orang Melayu ke, aku orang Cina ke, orang India ke, biar kita dapat hak sama rata supaya kita boleh hidup dengan aman damai. Okey, itu yang kedua. Yang kedua, mereka percaya, golongan-golongan ini semua, mereka percaya dan yakin dengan pemerintahan British. Mereka yakin, okey, untuk kali kedua, okey tak apalah, biarlah British memerintah untuk kali kedua. Mungkin kali kedua ini pemerintahannya lebih bagus dari sebelum ini. Jadi orang-orang ini semua mereka percaya, masih percaya dengan British. Mereka masih mahukan British ada di tanah Melayu dan memerintah. So ini telah orang kata bercanggah dengan apa yang kita mahukan. Kita ingin merdeka, kita tidak ingin duduk di bawah British lagi. Kita ingin berkerajaan sendiri. Tetapi mereka ini mereka ingin, okey, mereka percaya dan yakin dengan pemerintahan British. Okey, itu yang ketiga. Kenapa mereka menyokong? Dan yang keempat, okey, kenapa mereka menyokong? Okey, kamu kena tahu, sebelum ini saya dah terangkan bahawa orang-orang Melayu sangat mengagungkan sistem beraja.
Mereka sangat agungkan, okey, sultan-sultan semua, tapi tidak semua. Okey, ada segelintir orang-orang Melayu dan orang-orang bukan Melayu yang tak suka dengan sistem beraja. Mereka merasakan sistem beraja ni sistem feudal, okey, sistem kerajaan yang lama. Okey, kita tak boleh guna pakai dah. Kita kena hapuskan sistem beraja. Okey, kita gunakan sistem baru, iaitu sistem demokrasi dan sebagainya. Dan golongan-golongan yang menyokong milenial ni, mereka adalah antara golongan yang tak suka dengan sistem beraja. Okey, jadi mereka merasakan dengan ada milenial, mereka dapat hapuskan sistem beraja selama-lamanya dekat tanah Melayu. Dan benda ini yang ditentang oleh majoriti orang-orang Melayu, sebab majoriti orang-orang Melayu inginkan sistem beraja. Okey, tak nak hapuskan, tapi segelintir daripada mereka ini ingin menghapuskan sistem beraja. Okey, dapat dekat situ okey. Maafkan saya. Okey, itu yang keempat. Okey, yang kelima. Yes, ini yang kelima. Mereka mempercayai janji British. Sebab apa? Sebab sebelum ini British ada janjikan British ingin memberikan kerajaan sendiri kepada orang-orang tanah Melayu. Okey, jadi golongan-golongan yang menyokong milenial ini, mereka percaya dengan janji British. British tidak akan menipu. British baik orang dia, mereka tak akan menipu. Kalau mereka nak membantu, mereka akan membantu. Jadi mereka merasakan, golongan-golongan ini merasakan bahawa British dapat mentadbir tanah Melayu dengan milenial dengan sebaik mungkin. Okey, jadi mereka percaya dengan janji British. So ini adalah antara 5 faktor penting kenapa mereka-mereka ini menyokong Malayan Union. Okey, dan ada beberapa faktor-faktor lain, tapi saya ambil 5 yang paling penting sahaja. Okey, so itu sahaja tentang penyokongan terhadap Malayan Union. Okey, korang dah tahu siapa yang menyokong, kenapa mereka menyokong dan sebagainya. Okey, so sampai di situ saja video saya pada hari ini. Kita jumpa lagi di topik dan video yang akan datang dengan topik yang lebih menarik untuk kita bincangkan. Okey, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Jangan lupa follow website kita orang etuition.my, dan juga tunggu update-update terkini daripada kami semua. Dan jangan lupa tagline eTuition, anything, anytime, anywhere. Okey, so itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi saya Sehistrozi dalam eTuition subjek sejarah. Bye.